Is, ni ke buku-buku yang nak direma ke rumah anak yatim? Tapi kena tunggu Jess lah. Mana si Jess ni? Apa nak kotak ni? Cuba buka. Hadiah untuk saya. Buka je lah. Oh, buku. Kenapa, Jess? Kenapa agaknya Jess terkejut apabila memegang buku itu? Wah, cantiknya warna-warna pelangi yang terhasil apabila terkena sinaran matahari. Agak-agaknya, boleh tak kita buat warna pelangi ni dengan sabun ataupun bahan-bahan yang lain? Mari kita cuba. Nak buat warna-warna pelangi macam buih tu, senang je. Kita hanya perlukan susu, pewarna makanan, pencuci piring, putih kapas dan lagi satu, piring. Sekarang kita tuangkan susu ke dalam piring. Penuhkan permukaan piring dengan susu. Selepas tu, kita ambil pewarna makanan dan kita tuang sedikit. Kita ambil putih kapas. Kita celupkan ke dalam sabun. Dan kita tekan. Macam mana ini boleh terjadi? Bila putih kapas yang bersalut pencuci pinggan bertemu dengan susu, beberapa perkara berlaku serentak. Pencuci menurunkan ketegangan di permukaan. Jadi, pewarna makanan bebas untuk bergerak keseluruhan susu. Pencuci bertindak ke atas protein dalam susu, mengubah bentuk molekul dan menyebabkan ia berputar. Jika sinaran matahari boleh menghasilkan warna-warna pelangi pada belon tadi, sains juga boleh. Inilah buktinya. Selamat mencuba. Nak ke mana tu? Sebentar lagi ada rancangan menarik untuk anda. Tunggu ya. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Jess, cuba awak cerita sikit. Kenapa awak macam terkejut je? Sebab tak percaya Tak percaya apa? tentang buku ni. Cuba awak cerita sikit. Apa yang awak tak percaya? Baiklah, tapi sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Apa soalannya? Mesti ada cerita menarik ni. Sampaikan Jess nak tanya soalan pada Is dahulu. Hai, kamu semua tahu tak cara nak menguruskan wang? Ada banyak cara untuk menguruskan kewangan. Saya akan tunjukkan salah satu daripada caranya. Pertama, saya perlu membuat 4 ruangan. Ruang pertama ialah maklumat kewangan. Katakanlah kita hendak menabung sebanyak RM300 pada hujung tahun nanti. Tuliskan maklumat kita itu. Selepas itu, pada ruangan kedua pula ialah simpanan terkini. Adalah penting untuk kita merekodkan berapa jumlah wang yang kita ada. Sekarang sudah tahu,
Saya hanya perlu mengumpul RM250 untuk mencapai maklumat kewangan saya. Saya ada RM50 dalam simpanan. Ini bermakna saya perlu menolak jumlah maklumat kewangan dengan jumlah simpanan terkini. Jadi, 300 tolak 50 ialah RM250. Ruangan terakhir pula iaitu ruang 4, jangka masa untuk mencapai maklumat kewangan. Kalau sehari, saya simpan RM5. 50 hari, saya dapat kumpul RM250. Jika ingin mencapai maklumat kewangan, kita mestilah kreatif untuk mencari duit. Contohnya, ambil upah basuh kereta ayah. Atau bersihkan laman untuk mendapatkan upah. Saya yakin saya boleh melaksanakan. Tunggu ya, selepas ini ada rancangan hebat menanti anda. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Mana dapat buku ni? Taklah. Saya pun tak perasan. Rasanya ada orang berikan buku ni pada saya untuk diderma. Kenapa Jess? Kenapa dengan buku tu? Apa kaitan buku ini dengan Jazz? Kalau nak tahu, kita saksikan nanti. ialah wawasan negara kita untuk menjadi sebuah negara yang maju. Dan untuk mencapai hasrat tersebut, rakyat negara ini perlulah mempunyai ilmu yang tinggi. Itu sebabnya amalan membaca perlu diperluaskan lagi. Tetapi tahukah anda semua bahawa purata rakyat Malaysia membaca ialah hanya 2 buku setahun? Adakah ini juga membuktikan yang ramai di antara kita yang kurang membaca? Pada pendapat saya, mereka tidak suka membaca kerana mereka lebih gemar dengan teknologi yang menarik perhatian mereka. Kanak-kanak lebih gemar dengan aktiviti yang lebih seronok seperti bermain video game dan buku membuat mereka bosan. Mereka lebih gemar menggunakan laman sosial dengan berchatting di laman sosial. Antara usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menggalakkan lebih ramai membaca ialah dengan mengadakan kempen membaca buku. Membaca amat penting pada seorang murid kerana ia dapat meluaskan perbandaan kata murid, seterusnya membantu dalam murid-murid punya teknik menjawab dalam kelas. Dan ia juga dapat membantu dalam menambah ilmu pengetahuan. Pusat sumber bukan sahaja terdiri daripada buku cerita sahaja, tapi di pusat sumber juga terdapat berbagai kamus dan juga berbagai ensiklopedia yang boleh menarik minat murid-murid. Jika anda perhatikan, ramai yang menggunakan perpustakaan untuk membaca dan mencari ilmu. Perpustakaan ialah gedung ilmu yang perlu dimanfaatkan oleh kita semua. Membaca itu penting kepada saya kerana membaca dapat memperluaskan dan pengetahuan saya. Kita akan mendapat lebih idea untuk membuat karangan dengan lebih baik. Ia akan menambah pengetahuan saya dan saya boleh belajar melalui buku itu. Tidak ada ruginya kita menghabiskan waktu membaca buku setiap hari. Banyak faedahnya. Oleh itu, marilah beramai-ramai kita jadikan membaca sebagai satu amalan dan budaya yang kita boleh banggakan. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet
Planet Kids kini kembali. Cuba tengok corak-corak pada bumbung bangunan ni. Ia bercorakkan jalinan songket tau. Nampak tak tengkolo besar ni? Dan di dalamnya merupakan gedung ilmu. Kalau kamu nak tahu, tempat yang dimaksudkan ialah Perpustakaan Negara Malaysia. Konsep seni bina bangunan Perpustakaan Negara Malaysia ini berasaskan bentuk tengkolok yang juga merupakan kebanggaan, identiti dan warisan budaya Melayu. Tengkolok biasanya terletaknya di kepala. Jadi konsep bangunan ini dengan tengkolok berkenaan bermaksud ketinggian ilmu seseorang individu berkenaan. Perpustakaan Negara Malaysia dibina pada 1956 dan ianya terletak di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Apa yang menarik tentang bangunan ini ialah ia mencerminkan identiti Malaysia. Gabungan 3 bumbung yang berbentuk tengkolok bercantum menggambarkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Susunan jubin bumbungnya menghasilkan corak songket yang menjadi warisan dan seni Malaysia. Kita tak dapat lihat di mana-mana bangunan yang berbumbungkan begitu bermotifkan songket lah. So kita rasa ini merupakan satu bangunan yang uniklah berbanding dengan lain-lain bangunan yang ada. Perpustakaan Negara Malaysia terbahagi kepada 2 blok iaitu Anjong Bestari dan Menara PNM yang dibina di kawasan seluas 5 ekar. Kepada pelajar-pelajar yang ingin ke sini untuk tujuan rujukan dan ulang kaji, Perpustakaan Negara ini dibuka pada setiap hari Selasa hingga Sabtu pada jam 10 pagi ke 7 malam. Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk pengunjung di sini, antaranya kemudahan komputer, koleksi bahan rujukan seperti buku-buku, majalah, surat khabar dan bahan elektronik terbitan Malaysia dan luar negara. Ramai yang datang ke sini untuk membaca dan menimba ilmu. Tetapi, mungkin tak ramai yang tahu tentang sejarah bangunan ini. Dan kini, saya ada pelbagai maklumat yang menarik tentang bangunan ini. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Sebut saja pasal kuda, pasti saya rasa yang saya ni seperti seorang cowboy. Hari ini, saya berpeluang untuk mengenali seekor kuda yang sangat istimewa. Apa yang istimewa tentang kuda ni? Kalau nak tahu, jom kita sama-sama berjumpa dengan pemiliknya. Siapakah gerangannya, Mang Cowboy? Tentu kamu semua nak tahu juga, kan? Kat Malaysia pun ada cowboy ke? Country road, take me home to the place I belong. Kuda ni sebenarnya mungkin kebetulan. Semasa umur saya 2 tahun, saya dah duduk atas kuda. Itu gambar saya masa umur 2 tahun. Sekolah yang pertama yang panggil untuk buat aktiviti adalah Sekolah Kebangsaan Bukit Kuda, Kelang. Mana kuda ni tak lari daripada hidup saya sebenarnya. Inilah kuda yang dimiliki oleh Pak Cik Mang Cowboy. Bukan senang tau nak jumpa orang yang memiliki kuda sebagai haiwan peliharaan. Pak Cik Man, Is nak tanya sikit beberapa soalan ni. Boleh tak? Boleh, tapi dia kena pakai topi cowboy. Okey. Pak Cik Man, apa nama kuda Pak Cik Man ni? Nama kuda ni Pirate.
Pirate? Yes, Lanun. Ish, gerun saya dengan nama kuda padi Pakcik Man Cowboy. Kenapa agaknya gelaran Lanun menjadi pilihannya? Pasalnya dia Lanun, mata di sebelah. Oh, Kuda ni Cik Man dah boleh selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kuda yang saya masukkan ialah jenis kuda padi atau lebih popular dipanggil sebagai poni. Gementar rasanya untuk mendekati kuda padi ni. Teringin sangat nak membeli kuda ni. Senang tak nak membeli kuda ni? Senang, Tapi kena faham, nak ada sediakan kemudahan semua, bangsal, tempat mandi, tempat dia berlari. Oh. Andai kata dia tak adakan itu semua, dia akan mendapat penyakit. Penyakit yang boleh membawa kematian. Jadi, kalau semua bagus, dia akan panjang hayat dia untuk kita gunakan. Jika diberikan perhatian dan penjagaan yang betul, dikatakan yang haiwan ini mempunyai jangka hayat yang panjang, iaitu dalam sekitar 30 tahun. Pakcik Man, Saya, Is tak sabar nak menunggang kuda ni. Boleh tak Is menunggangnya? boleh dengan syarat kena pakai topi keselamatan dan boot yang sesuai untuk menunggang kuda. Jom. Jom. Jom, Barret. Jom. Menurut Pakcik Man Cowboy, kalau kita hendak menunggang kuda, kita perlukan topi dan boot keselamatan untuk melindungi kita daripada tercedera. Is tak sabar ni. Jom. Pada mulanya, saya rasa agak kekok sikit ketika pertama kali menunggang pirate. Tetapi selepas beberapa minit, wah, dah pandai dah. Biasanya, kuda ini hanya digunakan untuk tujuan rekreasi saja. Sungguh pun begitu, kuda ini juga mampu melakukan tugasan yang lain. Cuba Pakcik Man Cowboy ceritakan. Selain daripada rekreasi, kuda juga zaman dulu digunakan untuk pergi berperang. Juga menarik muatan. Dan di masa kini, di barat, kuda jadi penunjuk jalan bagi orang-orang buta. Kuda jenis ini dikatakan boleh didapati dengan banyaknya di Kelantan. Ada yang menyatakan kuda ini pada awalnya dibawa masuk dari Thailand dan juga Mongolia. Walau dari mana pun asalnya, satu fakta yang tidak boleh dipertikaikan ialah kuda ini begitu istimewa dan unik. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Inilah buku saya yang dah lama hilang. Oh, iya ke? Rasa baik saya tak hantar ke rumah anak yatim lagi. Buku ni pemberian atuk saya masa hari jadi saya yang ke-7. Tengok ni. Selamat Hari Jadi Jazz. Tak sangka dapat semula buku ni. Hai, saya tengah membaca buku kegemaran saya ni. Maksud membaca ialah menyebut sesuatu yang ditulis atau dicetak. Bila kita membaca, kita perlu memerhati dengan teliti dan memahami apa yang tertulis. Bagi seorang pelajar, penting bagi kita untuk membaca. Contohnya, pada cuti sekolah, saya gemar membaca novel. Tetapi, pada hari sekolah, saya membaca buku sekolah untuk mengulang kaji pelajaran. Membaca boleh menambahkan pengetahuan, juga menajamkan minda dan kreativiti seseorang. Tidak salah jika kita membaca komik atau bahan bacaan hiburan. Namun begitu, kita haruslah pandai membagi masa supaya pelajaran kita tidak terganggu.
Wow, menarik kan segmen Planet Kids tadi? Tapi jangan ingat dah habis. Tunggu, ada lagi untuk anda. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Tentu ramai yang tertanya-tanya, kenapa saya memilih untuk menjadi seorang pengawas pusat sumber? Jawapannya mudah saja. Setiap hari saya boleh berjumpa dengan buah hati saya. Buah hati saya ialah buku-buku ini semua. Nama saya Batu Syaliana. Saya berumur 12 tahun. Selamat datang ke dunia saya. Sebagai pengawas perpustakaan, saya perlu pastikan murid-murid mematuhi peraturan perpustakaan, kemudian memberikan khidmat peminjaman dan pemulangan buku. Antara tugas yang paling mencabar bagi saya ialah untuk mengemas semua buku-buku ini. Tapi saya tahu itu adalah tanggungjawab saya. Saya memang suka membaca buku. Saya juga berasa gembira apabila dikelilingi oleh buku-buku. Saya ambil kesempatan untuk membaca buku-buku tersebut dan disebabkan saya suka membaca, maka memang inilah masa yang saya nanti-nantikan. Saya amat gembira jika ramai yang menggunakan pusat sumber untuk mendapatkan maklumat. Di sini terdapat banyak buku yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Bagi saya, hari-hari adalah kempen membaca buku. Tidak perlu diadakan minggu atau bulan khas. Setiap hari kita mesti membaca. Dengan membaca juga akan melahirkan masyarakat yang berilmu. Jadikanlah buku sebagai buah hati kamu juga. Jeff, saya tengok awak begitu gembira bila jumpa buku tu. Buku ni begitu besar jasanya kepada saya. Maksud awak? Dulu, bila saya kecil, saya tak suka baca buku. Saya asyik main permainan je. Dan bila saya dapat buku ni lah, saya suka membaca. Terima kasih kepada datuk saya. Siapakah yang telah memberi hadiah buku kepada Jess semasa menyambut hari jadinya yang ke-7? Kumpulkan jawapan anda sehingga ke episod ke-13 dan jawapan hendaklah dihantar melalui email ke jomjawab@planetkids.co bersama slogan "Saya suka menonton Planet Kids kerana..." Slogan hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertai kuis Jom Tonton dan Menang Planet Kids musim pertama dan pelbagai hadiah-hadiah menarik bakal anda menangi. Hadiah utama, pakej percutian berserta penginapan 3 hari 2 malam bersama ibu bapa atau penjaga di Universal Studios Singapura. Hadiah kedua, sebuah iPad 2. Hadiah ketiga, sebuah basikal fix. 10 hadiah sagu hati, beg sekolah dan mak eksklusif Planet Kids. Soalan-soalan kuis bagi setiap episod boleh didapati di Facebook kami di planetkids.tv. Selamat mencuba!